Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, alhamdulillah kita sudah pun sampai hampir ke penghujung Ramadan. Kita dah masukkan penghujung Ramadan ini, dan diharapkan semoga apa yang telah kita lakukan sepanjang bulan Ramadan tahun ini akan sentiasa diberkati serta dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan diharapkan juga segala amalan kita juga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini juga akan menjadi Ramadan yang lebih baik kepada umat kita daripada Ramadan yang telah lalu, insya-Allah. Baik, kita dah ada minggu ni masuk minggu yang keempat, kita bersama-sama bersolat beriftar, bermula daripada iftar, solat maghrib, solat isyak, tarawih dan juga solat witir, serta diikuti dengan sedikit sebanyak tazkirah selepas kita bersolat tarawih dan witir. Dan alhamdulillah masuk malam ni kita dah pergi ke rumah yang keempat, yang bermula daripada rumah Nur Nadira kepada rumah Iwan, lepas tu baru rumah Nanai, dan kali ini masuk rumah masuk. Mudah-mudahan keempat rumah ini juga akan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kerana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, jangan jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Apa maksud kuburan? Kubur ni ada tempat yang sunyi sepi, tak ada banyak penghuni malam dan sebagainya. Jadi maksudnya jangan jadikan rumah kita ni sunyi sepi daripada melaksanakan ibadah solat dan membaca Al-Quran. Ini dia punya maksudnya. Jadi kuburan itu adalah kata-kata kias. Kias dalam bahasa Arab, dalam uslub ilmu balaghah, dia dikenal sebagai bahasa majaz. Majaz ni kias. Dalam bahasa hakiki dia bukan kias, dia direct translation. Kita dah masuk bab minggu pertama, pengenalan kita tentang bulan Ramadan, kelebihan bulan Ramadan, apa nama-nama bulan Ramadan selain daripada Ramadan ni. Dia ada juga dikenali sebagai Ramadan Karim, Ramadan Al-Mubarak, Ramadan juga dikenali sebagai bulan Al-Quran. Kita dah kenal tu semua. Sebagai bulan madrasah, bulan pengampunan, dikenali sebagai bulan Ramadan Al-Maghfirah, maghfirah pengampunan. Dan minggu kedua kita dah masuk bab topik, kita bincangkan tentang kelebihan berpuasa, bersolat tarawih. Lagi apa lagi kita dah bincang, kan? Kita dah bincang bersahur. Kita dah bincang tentang kelebihan bersahur, fadilat bersahur yang mempunyai keberkahan di dalam sahur dan sebagainya. Baik, masuk penghujung minggu ni, yang terakhir kita bertazkirah kali ini, kita masuk tentang bab adab kita berhari raya. Kenapa Pak Usul masukkan adab yang berhari raya ni pada penghujung tarawih ni? Sebab kita bila kata berakhirnya Ramadan, kita dah berhampiran dengan menyambut hari raya. Jadi hari raya ni dia ada adab-adab tertentu. Kita tak nak adab kita ni sekedar dalam bulan Ramadan saja. Luar Ramadan bila masuk hari raya semua hilang. Kita bulan Ramadan bukan hebat lagi. Ya, boleh tahan puasa, tahan lapar dahaga, tahan urut, semua solat tak tinggal. Belum masuk waktu maghrib, dah tunggu waktu maghrib. Adakah kita tunggu waktu maghrib lepas hari raya nanti? Ingat tengok wajah. Number one memang tunggu maghrib lah. Waktu lain tak nak kencang dulu. Maghrib is number one, priority. Nak dalam bulan puasa dulu waktu maghrib ya, buat rehut, tunggu azan. Cuba korang buat gini kat luar Ramadan, kan bagus. Lalu kita punya amalan terhenti bila habis Ramadan habis. Lepas tu kita kena preserve dia punya amalan-amalan ni. Sebab apa kita kena preserve? Sebab kita dah dilatih dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni juga dikenal sebagai bulan madrasah. Madrasah maknanya apa? Tempat pendidikan. Kita anak kita di sekolah madrasah, mendidik anak-anak kita untuk jadi orang yang berilmu, jadi orang yang bijak, jadi orang yang pandai dan sebagainya. Dan kita pun sebenarnya dalam Ramadan ni dah didik kita.
Tapi apa maknanya kalau dia didik dalam bulan Ramadan, dia bila keluar Ramadan dah habis dah semua. Dia tak ada untuk apa-apa makna pun. Tak. Kita tak nak tengok. Kita nak dalam kehidupan kita ni, dia ada satu perubahan dalam kehidupan diri kita. Perubahan dia dari sudut percakapan dia, daripada sudut amalan kita seharian, dari sudut kita berinteraksi sesama keluarga, sesama jiran tetangga, sahabat andai, macam siapa saja. Dari sudut ibadahnya kita mesti ada perubahan. Jangan pimai-pimai tantu. Masuk Ramadan macam gitu, keluar Ramadan pun macam gitu. Jadi maknanya Ramadan tidak membawa apa-apa manfaat atau makna dalam kehidupan kita. Wasted. Kita bukan baru pertama kali jumpa Ramadan tahun ini. Kita dah jumpa berapa kali dah. Tak, bergantung pada umur masing-masing. Aku sudah 58 tahun, 58 kali jumpa Ramadan. 58 kali Ramadan datang, 58 kali Ramadan pergi, macam gitu je kita pattern cetak dia gitu, tak ada apa-apa perubahan. Baik jangan ada Ramadan. Ya. Make no difference. So kita kena ambil iktibar. Untuk adakan perubahan sikap. Salah satu daripada dia, Pak Usul boleh ambil contoh. Kalau Pak Usul suruh korang pilih antara ulat bulu dengan kupu-kupu, korang nak pilih mana satu untuk cara? Korang nak pilih apa? Ulat bulu ke kupu-kupu? Kupu-kupu. Izan, kenapa nak pilih? Kupu ke ulat bulu ke kupu-kupu? Kupu-kupu. Betul tak? Semua orang nak kupu-kupu. Pak nak pilih mana Pak? Kupu-kupu. Semua orang tak nak pilih ulat bulu. Betul tak? Kenapa korang tak nak pilih pelihara ulat bulu? Semua nak pilih kupu-kupu. Sedangkan ulat bulu ni, kupu-kupu ni berasal dari ulat bulu juga sebenarnya. Betul tak? Tapi semua pilih kupu-kupu, tak nak pilih ulat bulu. Sebab apa korang tak nak pilih? Tak cantik, kupu-kupu ulat bulu, kena tak boleh terbang, tak beri manfaat pada manusia. Berbulu. Berbulu-bulu. Lepas tu dia cuma boleh merangkak, tak ada apa-apa manfaat pada kita, tak? Tapi kita jangan lupa, kupu-kupu pun berasal daripada ulat bulu. Betul tak? Caterpillar. Kupu-kupu. Ya. Kalau kupu-kupu orang suka, tapi yang ulat bulu orang tak suka. Betul tak? Kita pun nak kena jadi macam ulat bulu. Berubah menjadi kupu-kupu. Macam mana ulat bulu boleh jadi kupu-kupu? Dia bukan tank magic tak. Ulat bulu bukan tank magic tu jadi kupu-kupu, tak ada. Dia kena masuk satu proses. Dalam proses tempat yang dia masuk ni, nama dia kepompong. Kokon. Dalam bahasa orang putih dia panggil kokon. Dia akan masuk for certain period. Untuk beberapa waktu dia masuk, nanti dia tukar dia punya kulit kat dalam tu, dalam kepompong dia tukar dia punya structure, tukar body dia tukar. Bila dia keluar jadi kupu-kupu, dia boleh berterbangan. So kita pun nak jadikan Ramadan kita ni macam kepompong. Masuk Ramadan, kita tukar perangai kita, tukar sikap kita, tukar akhlak, tukar. Bila keluar Ramadan kita bertambah baik. Ini matlamat kita kat dalam bulan Ramadan. Bukan masuk macam ulat bulu, keluar pun macam ulat bulu. Masuk merangkak, keluar pun merangkak. Maknanya tak ada bawa apa-apa kesan kepompong dalam Ramadan ni, tak ada apa-apa pada kita. Nampak tak ada analogi ni? Kupu-kupu ni, sebelum dia masuk dia jadi ulat bulu. Dia dah dalam ni, dia punya perubahan, dia punya changes dalam kepompong. Dia keluar jadi kupu-kupu. So kita nak changes kita ni dalam Ramadan. So kita kena ambil iktibar. Allah tunjuk kita banyak ciptaan dia, sama ada kita sedar atau tak sedar. Betul tak? Baik. Sebelum kita masuk adab berhari raya, kan? Pak Usul nak tanya dulu, apa beza antara adab dengan akhlak? Semua jam. Siapa hire mother tongue? Apa Siapa hire mother tongue? beza antara adab dengan akhlak? How
Izan. Kalau biadab tahu lah. Asyik Izan aja kena. Ya Syekh. Pasal ada ponting selalu. Sampai ada ponting. Izan ada kena. Ponting ke lah. Depan tu tanya. Jangan baru dia datang. Dah sampai duduk dia Ponting guys, ponting. Aku rasa malam ni malam kadar lah. Pasal dia datang. Alhamdulillah. Amin. Dia ni lain, dia keluar je terus kubu-kubu. Dia bukan buka bulu. Dia tu kupu-kupu. Dia terbang. Tak datang. Okey. Adab ni, semua orang ada adab. Semua orang ada adab. Termasuk orang kafir pun ada adab. Orang Cina, orang India, orang pun ada yang baik. Orang India, orang Cina ada yang baik. Orang pun ada adab. Tapi akhlak belum tentu orang ada. Akhlak ni adalah satu benda yang khusus untuk orang-orang Islam. Ini beza adab dengan akhlak. Adab, kita boleh buat dia, kita create dia adab. Kita cipta adab kita bersopan santun, kita boleh create dia. Akhlak, kita tak boleh create. Allah yang createkan akhlak kita menjadi akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Allah punya tugas. Baik, kita tengok dulu ayat Quran. Surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Nah, surah ini berbunyi, ayat ini berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa maksud dia? Okey, kita tengok khalaq. Ini perkataan rupa daripada akhlak. Khalaq ni daripada akhlak. Maksud ayat ni, dan tidak aku menciptakan. Maknanya Allah yang menciptakan. Allah ini antara sifat dia sifat yang khalik. Khalik ni maha pencipta. Majid khalik. Dia bukan majid khalik tau, majid khalik. Dia pada perkataan khalik. Kan? Maknanya, dan tidak aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah kepada Allah. Cipta kita bukan untuk enjoy. Allah cipta kita untuk beribadah kepada dia. Nah, ibadah, semua benda perkara yang kita buat dia boleh jadi ibadah kalau kita niatkan untuk beribadah. Ibadah bukan sekadar atas sejadah. Kita nak pergi kerja besok, kita niatkan kita ni nak pergi cari rezeki untuk beri nafkah kepada anak isteri kita, jadi ibadah. Kita nak makan, kita baca doa kan, supaya makanan kita diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina, supaya makanan itu diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dan memberikan kita kesihatan untuk kita lebih kuat untuk beribadah kepada Allah. Semua bergantung pada niat. Kalau kita niat ibadah, dia dapat ibadah. Kalau kita tak niat, kita pergi kerja pergi biasa saja, kita dapat gaji tapi tak dapat pahala. Kita nak dua-dua. Gaji dapat, pahala dapat. Makan, baca doa jadi ibadah, dengan niat untuk beribadah, pahala dapat, kesihatan pun dapat. Kita nak dua-dua sekali. Nah, semua bergantung pada niat. Sebab Rasulullah SAW telah bersabda dengan hadis yang ini, hadis yang masyhur, hadis tentang hijrah. An Amirul Mu'minin Abi Hafsin. Siapa Abi Hafsin? Makna Abi ni bapa, Hafsin ni singa. Daripada Amirul Mu'minin, bapa singa. Siapa bapa singa ni? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab, dia nama gelaran bapa singa. Maknanya dia garang. Wan nama gelaran Wan apa? Wan Dragon. Izan? Izan Tiger. Noman apa nama gelaran Noman? Baby boy. Jangan bagi aku nak cakap. Pergi tedun sekarang. Macam lembut je, baby boy tak nak lah, pakai nama Wan lah sikit. Noman bin nama gelaran bapak singa. Baru style. Macam kita mic. Apa-apa tak nak, mau brutal sikit. Umar yang gerak. Bunyi macam Boy Jaya Abang ni. ada abang-abang Dia Umar. Gelek dengan Boy Jaya semua. Okey. Apa kata Sayyidina Umar?
Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ni berkata, sami'tu ni mendengar. Maknanya Sayyidina Umar kata apa? Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ataupun bersabda. Nah, sami dengar. Kalau ada dua hadis yang sahih, nak ambil hadis macam tu. Ada ulama tengok dari sudut yang ini Nabi cakap, yang ini Nabi buat, dia akan ambil apa yang Nabi cakap lagi buat. Dua-dua sahih, tapi ambil yang Nabi cakap dulu. Sebab apa yang Nabi buat, dia sahih, tapi dia kemungkinan dia adalah hadis yang khusus untuk Nabi saja. Lepas tu Nabi buat, Nabi tak cakap. Kalau Nabi cakap, maknanya untuk kita. Jadi dia important. So, hadis ini adalah hadis yang Nabi cakap. Sebab itu Zainal Umar kata, aku dengar. Kalau apa yang Nabi buat, dia tak kata sami tu. Dia akan kata, aku melihat Rasulullah SAW telah apa buat. Itu aku melihat tu Rasulullah buat. Tapi ini dia dengar. Okay, apa Rasulullah cakap? Yang dia dengar, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Hadis ni tentang hijrah, peristiwa. Bila orang tanya dia kan, sesungguhnya setiap amalan berdasarkan kepada niat, dan sesungguhnya setiap orang mengikuti apa yang diniatkannya. Nah, sebab tu kita nak dekat Hari Raya ni, datang ziarah Hari Raya bukan sebagai saja-saja datang Hari Raya macam jadi budaya saja-saja bulan puasa lah. Bukan, kita kena niat puasa kita untuk beribadah. Kita kena niat jalan raya ni, ziarah orang tua pun sebagai ibadah juga. Sebab Allah SWT suruh, ya, kita bermuamalat sesama manusia. Ya, ada perhubungan kita dengan Allah, ada juga perhubungan kita dengan manusia. Sebab tu dia ada ayat yang berbunyi apa? Hablum minallah wa hablum minan nas. Kita ni ada perhubungan dengan Allah, kita juga ada perhubungan dengan manusia. Ya, sebab tu kena sekali-sekali datang. Dia sebenarnya bukan raya je, minta maaf ni hari-hari. Tapi masalahnya kita mampu juga hari-hari nak datang. Itulah. Jadi kita jadikanlah Hari Raya ni sebagai platform untuk ambil kesempatan datang ziarah, minta maaf dan sebagainya. Ini paling penting. Hadis ni diriwayatkan oleh banyak perawi. Kenapa dia banyak perawi mereka? Sebab hadis ni adalah hadis mutawatir. Maknanya ramai orang yang dengar Nabi cakap. Dia hadis mutawatir. Kalau satu orang yang saya dengar, dia panggil hadis tu hadis ahad. Hadis mutawatir ni dia lebih kuat daripada kedudukan dia punya ranking hadis. Sebab banyak sahabat dengar, Al-Quran dengar, Roman dengar, semua dengar Pak Musa dekat. Betul lah Pak Musa dekat. Jadi mana ini yang kuat kita ranking. Okay. Sebelum kita pergi buat adab ni, kita tengok dulu perkataan Holamkoh ni. Halak. Laqad khalaqnal insan. Insan ni manusia. Fi ahsani taqwim, sebaik-baik yang Allah ciptakan. Okay, apa maksud dia? Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah cipta kita ni dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Kat mana perkataan cipta ni? Khalaq. Maknanya akhlak kita yang baik ni Allah yang ciptakan. Jadi adab kita boleh buat, kita boleh create dia. Akhlak urusan Allah. Kalau kita beradab, insya-Allah Allah akan kasih kita akhlak yang baik. Allah akan kasih kita akhlak yang mulia. Dan daripada akhlak ini baru akan wujudnya keberkahan dalam kehidupan kita. Tanpa nak keberkahan, mesti nak ada akhlak. Nak ada akhlak, mesti nak ada adab. Baru Allah kasih kita dia punya reward. Orang yang beradab ni Allah kasih reward akhlak yang baik. Rasulullah SAW bila sahabat tanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, apakah akhlak Rasulullah? Sayyidatina Aisyah kata apa? Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Ibaratkan macam Al-Quran dia. Itu akhlak Rasulullah. Maknanya apa? Akhlak Rasulullah adalah akhlak yang mulia, akhlak yang suci, akhlak yang baik. Sebab tu Al-Quran martabat dia paling tinggi, the highest ranking of everything. So Sayyidatina Aisyah letakkan Rasulullah punya akhlak macam Al-Quran dia. Ya. Okey. Yang ni pula surah Al-A'raf. Ad'uhu mukhlisina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Apa maksud ayat ni? Yang bermaksud dan beribadah. Allah suruh kita beribadah dengan mengikhlaskan
amal agama kamu kepadanya sebagaimana dia telah menciptakan kamu pada permulaan. Nah, demikian pula lah kamu akan dikembalikan kepadanya. Baik. Allah suruh kita beribadah dengan mengikhlaskan diri. Tadi Pak Ucu dah bilang ziarah rumah orang pun ibadah. Ikhlaskan diri kita minta maaf dengan dia. Jangan dia syarat-syarat selamat raya Pak Ucu, minta maaf saya batin. Macam ini belum tentu, belum ada keikhlasan lagi, belum tahu lagi. Belum 100% solid lagi juga. Betul-betul kena ikhlas, kena luah kan. Kena zahirkan. Itu dia ibadah yang ikhlas. Baik. Sebagaimana Allah telah ciptakan kita ni, ya. Daripada permulaan suci bersih. Nanti kita nak balik pada Allah pun, Allah nak kita balik dalam keadaan suci bersih juga. Suci bersih ni Allah nak kita balik sebagai fitrah